Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sambung pengajian kitab kita berkenaan dengan jin, Alamul Jin wa Syayatin, dan kita di bab yang terakhir sekali. Kita berhenti pada bab Rijalul Ghaib. Rijal Al-Ghaib. Apa maksud Rijalul Ghaib, Haris? Man of the Unseen, terjemah buku Man of the Unseen, iaitu i'tiqad sebahagian tarikat Sufiyah atau kebanyakan tarikat Sufiyah bahawa bagi Allah ini ada makhluk-makhluk, iaitu manusia, wali-wali Allah Ta'ala yang dikatakan tak boleh dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan wali-wali ni mereka beriktikad bahawa dia berterbangan, berjalan satu alam ni, dan boleh hadir majlis ni, kejap-kejap lagi boleh hadir majlis sana, kejap-kejap boleh hadir majlis sini. Dan majlis yang dihadiri itu majlis mereka je, bukan majlis ilmu yang lain. Mesti majlis zikir tarikat mereka, iaitu kumpulan-kumpulan tertentu mereka. Kalau tarikat Tijaniyah, kita bincang kan pada minggu lepas, tarikat Tijaniyahnya, tarikat Badawinya, bukan Badawi kita yang bekas Perdana Menteri tu, itu lain, itu kan tarikat, tu PM Jadi Syekh Al-Badawi di Mesir, Rifa'i sekarang ni banyak di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri Arab, contoh di Jordan, Rifa'i ni juga di negeri-negeri macam Kuwait, tarikat Rifa'iyah. Tarikat Rifa'iyah ni kalau kita baca kisahnya, guru dia pernah bersalam dengan Rasulullah. Macam mana? Rasulullah keluar tangan daripada dalam kubur, dia bersalam tangan tu. Tarikat Rifa'iyah. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa yang di hadapan kita sekarang ni, yang saya tunjukkan ni, dalam kitab dia, satu kitab Majmu'atul Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata, su'ila Syekhul Islam amman yaqul. Pernah suatu hari Syekhul Islam ditanya, inna ba'dal masyaikh, sungguh sebahagian daripada syekh-syekh, idza aqama sima', bila mereka mendirikan majlis sima'. Majlis sima' ni apa? Majlis sima' ni, kalau ulama hadis, majlis sima' ni majlis membaca kitab-kitab hadis. Dari satu majlis sima'. Biasanya majlis sima' ni ilmu hadis, iaitu dia tak akan huraikan hadis tu, dia akan baca je, kita dengar je. Bila habis khatam, dia akan bagi sanad, dia bagi sima'. Macam kita tak Sahih Bukhari contohnya, mungkin dalam masa seminggu dia baca daripada awal sampai dia baca tak henti-henti, kita pun dengar je, cek buku tu, habis satu. Dia panggil majlis sima'. Majlis sima' ni bagus lah untuk hadis, sebab kita nak lalu nak semak hadis, cek habis satu. Oh, hadis dalam Sahih Bukhari, pernah Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi contohnya. Bagus majlis simak ni. Dekat Malaysia jarang dibuat, negara-negara Arab selalu dibuat majlis simak. Tapi di sini yang dimaksudkan simak yang disebutkan oleh Syekh ni ialah bukan simak hadis tadi, iaitu satu lagi majlis di mana mereka memainkan alat muzik ketika berzikir, dia panggil majlis simak. Main gendang, gedung Allah, dung Allah, dung. Tak tunjuk lah, kalau buka YouTube boleh tengok lah. Boleh buka sendiri, ada majlis tu. Bila nak zikir, nak selawat je, buat gendang. Dia pun dung, dung, kepala dia pun mula dah
Nak berzikir ni mula kepala layan. Lepas tu mulalah layan semua. Tuan-tuan boleh tengok sendiri YouTube. Saya tak nak buka lah, buang masa Jadi kat sini majlis simak ni, kata sebagian masyayikh, dia kata yahduruhu rijalul ghaib. Majlis ni dihadiri oleh rijalul ghaib. Wa yanshaqqus saqfu wal hitan. Rupanya dibukakan dinding dan juga ni as-saqfu ni apa ni panggil, bumbung. Wa tanzilul malaikatu tarqusu ma'ahum. Ini pelik ni. Dia kata dan malaikat akan turun dan tarqusu. Tarqusu maksud raqsu. Ar-raqsu jogetnya. Ar-raqsu. Tak pernah tengok? Pernah tengok tak tuan-tuan? Tak mungkin yang biasa datang kuliah-kuliah kat sunnah ni biasa tengok. Tuan-tuan biasa tengok yang belakang-belakang yang muka macam confused, pernah tengok tak? Tak pernah tengok? Tunjuk kena juga. Sebab tak faham, dia tak boleh nak mencapai apa yang saya cakap ni. Sebab itulah saya terasa tak syok tu. Rasanya hadis tu rosak. Ada ke tak dalam ni video ni? Video-video Allah jam lah. Share YouTube ada, tunjuk ada share YouTube ni. Allah tinggal padam. Dia berzikir, tak tengok. Allah Akbar. Ni hebat sini. Dia berzikir, dia akan menyanyikan doa tadi. Okey, masya-Allah. Dia kalau type bahasa Melayu memang tak boleh lah, dia kena ar-raqsu. Type bahasa Arab, ar-raqsu. Ar-raqsu as-sufi. Ar-raqsu as-sufi. Sikit je lah, tak satu tahun lama. Kelas ni bukan kelas YouTube. Ni mak dia pakai alat muzik. Lepas tu dia berzikir sampai joget. Jadi dia beranggapan bahawa berzikir macam ni dah sampai tahap makam yang tinggi lah. Faham dah tu? Faham nak maksud Ada banyak lagi Kalau nak buka Sofia Hadramaut ada. Okey. Ada lebih teruk daripada itu ada. Tamayul apa semua. Mereka pada gerak macam ni ramai-ramai apa semua tu. Allah, dia zikir Allah ya. Kalau kita tengok lagi simak sufi. Dia kata simak sufi. Simak sufi itu kita kata simak sufi dengan simak ahli hadis lain. Jadi simak sufi dah kemana ayat muzik nama ni. Simak sama sufi music. Chance ni. Maharajan dia buat ni pula simposium. Nampak dia akan mulakan ayat, dia baca ayat Quran, ya Allah ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman. Nampak? Wasabbihuhu bukratan wa ashiya. Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai yang beriman, ingatlah Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya bukratan wa asila. Maksudnya pada pagi dan petang bertasbih kepadanya. Tapi kita tengoklah macam mana dia tasbih tuan-tuan.
Ustaz. Sadaqallahul azim. Sama minta ayat Quran apa semua. Ni zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Memang bukan syarat zikir kena pakai tudung, tapi kalau ada orang lelaki kena pakai tudung lah. Ada ustaz zikir kena pakai tudung. Ya, tak wajib pakai tudung zikir. Kalau seorang lah. Kalau seorang kat rumah bilik berzikir subhanallah, tak pakai tudung pun. Ayalah betul lah, boleh zikir tak pakai tudung, tapi kat dalam bilik seorang. Ataupun dengan kita je mahram. Internet slow. Kelas dah. Yang ni pula dekat di negeri firqah muzik simak ni semua dia pakai alat muzik ni. Dia pakai gendang. Dia punya ni lah, dia punya apa tu? Pakai apa? Seruling kan? Seruling. Dah cukup dah ni. Menyampah dengar. Itu simak. Ada yang lebih teruk pada ni pada ada lebih teruk pada ni pada. Tuan-tuan boleh tengok sini lah. Ini sebenarnya saya kata zikir rempit kan, boleh tengok kan. Okay? Zikir rempit ada. Jadi tuan-tuan boleh tengok sini lah. Tuan-tuan type zikir rempit, InsyaAllah jumpa. Tapi cuma jadi i'tiqad diorang ni. Jadi i'tiqad tanzilul malaikah, turun malaikat dekat majlis, tarqusu ma'ahum, joget bersama diorang. Au alaihim wa fihim may ya'tiqi an-nabi yahduru ma'ahum. Ada pula dia nabi datang dengan diorang bersama. Nabi menghadiri majlis tersebut. Sebab tu kadang-kadang bila dia tengah-tengah kan dia berdiri ramai-ramai. Sebab berdiri ni i'tiqad bahawa nabi datang. Sebab tu kadang-kadang orang Malaysia tak sedar, dia berjanji, kan ada satu part berjanji tu dia akan berdiri. Betul tak? Kenapa dia berdiri? Kalau orang awam dia tak ada i'tiqad ni, dia akan percaya macam inilah style lah ni, kita punya waktu tertentu kena berdiri. Sebenarnya di sebaliknya tu dia ada i'tiqad bahawa nabi datang ataupun rijalul ghaib datang kepada tersebut. Itu masalahnya. Benda ni ada ke benda sini? Kata famadha yajib ala man ya'taqid hadzal i'tiqad. Apa yang jadi orang ni? Wa ma hiya sifatul rijalul ghaib? Apa jawab Syekh Wa amma man za'am atau za'ima, siapa yang mendakwa annal malaikah wal anbiya tahduru sima'ul muka' wa tasdiyah, bahawa siapa yang mendakwa bahawa malaikat ataupun nabi menghadiri majlis sima'al muka' wa tasdiyah. Mana muka' dan tasdiyah ni? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengutuk cara orang musyrikin bila dia beribadah di keliling Kaabah, wa ma kana du'a'uhum illa muka' wa tasdiyah. Muka' tu siul, tasdiyah ni bertepuk tangan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Okey. Dalam ayat berapa? Kita buka. Saya takut orang tak percaya dekat saya. Betul ke ustaz ni? Entah ustaz ni belajar mana, entah hamda. Jadi kita kena buka. Mana Al-Quran saya ni? Quran. Kita pakai ni. Astaghfirullahaladzim. Jadi kita buka ni. Syamilah. Senjata para ustaz. Syamilah. Kita baca Syamilah.
Kita buka tafsir, kita ambil tafsir, siapa nak ambil? Tafsir At-Tabari. Tasdiyah. Saya buka ni untuk saya tunjuk kat tuan-tuan supaya tuan-tuan ni boleh buat macam saya. Nah, nampak ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma kana salatuhum 'indal bait, dan tidaklah solat mereka di sisi rumah Allah Ta'ala, atau indal bait. Indal bait ni, bait apa? Rumah Allah Ta'ala. Illa muka'an wa tasdiyah, melainkan muka' dan tasdiyah. Fadhukul azaba bima kuntum takfurun, dan rasakanlah azab di atas apa yang kamu telah ingkar, kamu telah kufur. Jadi dia kata apa? Bermakna at-tasawwit, buat bunyi-bunyi lagu-lagu. Wa tasdiyah fa innaha tasfiq. Okey, tepuk tangan. Sadda yasuddu safaqa bermakna wahid, iaitu menepuk tangan. Al-muka' at-tasfir, bersiul. Wa tasdiyah at-tasfiq. Maksudnya mereka beribadah macam mana? Dengan menepuk-nepuk tangan dan menyanyi-nyanyi di keliling Kaabah. Lepas tu kita kata dalam Islam tidak ada cara ibadah yang nyanyi ni, tak ada. Bukan ibadah cara Islam, ibadah cara menyanyi ni. Lepas tu kita kata ini adalah diimport daripada sufi-sufi. Bila nak berzikir mesti berzikir berlagu, bila nak apa semua mesti nak berlagu. Baca Quran ya, kita kena berlagu. Dan lagu Quran tak sama macam lagu lain. Memang Allah Ta'ala suruh melagukan Quran, tapi bukannya kita menjadikan Quran tu lagu. Bisa tak? Macam satu grup dulu, nyanyi lagi lagu Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Dia pun berjoget lah buat lagu demi matahari. Satu grup tu, Warabiah tahu kot. Okay, tengok Warabiah. Ini kita kata Quran tak dijadikan muzik. Jadi doa muka tasdiyah ni, dakwaan mereka ni, kata Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata siapa yang mendakwa bahawa para malaikat ini menghadiri majlis yang sebegini, mahabbatan wa raghbatan fihi, kerana sukakan dengar benda majlis tersebut, iaitu malaikat dan Nabi tadi datang sebab suka dengar lagu-lagu tersebut, fahuwa kadhibun muftar, dia ini penipu dan pembuat cerita-cerita bohong, muftar. Bal innama tahduruhu syayatin, bahkan yang datang ialah syaitan. Wahiyal lati tanzilu alaihim, dan itulah syaitan itulah yang turun ke atas mereka. Wa tanfukhu fihim, dan meniup ke dalam jiwa mereka, iaitu masukkan waswasah, masukkan tiupan-tiupan, bisikan-bisikan syaitan. Kama Syekhul Islam dia tak akan cakap berdasarkan hawa nafsu biasanya. Dia akan cakap berdasarkan dalil nas. Kita baca fatwa Syekhul Islam yang banyak difitnah oleh orang. Kadang-kadang setengah orang dekat masjid kata, oh Syekhul Islam ni bab fiqh dia bagus, bab akidah dia sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kitab dibaca kat satu dunia, dibaca, tak pernah satu pun ulama-ulama ahli sunnah yang declare dia sesat. Dia ni dia telah difitnah pada zaman dia. Sebab tu Syekhul Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Nuniyah dia, dalam syair Nuniyahnya, dia kata kamu saksilah ketika kematian Ibn Taymiyah ni, berapa ramai yang hadir di kematian ni, jutaan manusia hadir kematian. Dan kamu lihat kematian ahli-ahli bid'ah yang lawan dia, ya? Al-Bikri satu tarikat zaman dia, Ar-Raddu Al-Bikri. Syekhul Islam ada satu kitab nama dia Ar-Raddu Al-Bikri. Bikri ni yang buat sebuah kubur, bila mati tak ada orang melainkan 3-4 orang saja yang pergi mandikan mayat dia. So, Syekhul Islam Ibn Qayyim kata kamu saksikan ketika kematiannya Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni. Jadi Ibn Taymiyah kata sebab apa, ada dalil kat sini, ada dalil mengatakan tak boleh buat macam ni. Dia kata apa? Kama rawat Tabrani, seperti At-Tabrani wa ghairuhu an Ibn Abbas, dan selain daripada Tabrani daripada Ibn Abbas, marfu'an ila Nabi, maksudnya hadis tu memang Nabi sendiri sebut, marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna syayatin qal, bahawa syaitan itu telah berkata, ya Rabb ij'al li baitan, ya wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku sebuah rumah. Qal, kata Allah Ta'ala, baitukal hammam, rumah kamu adalah hammam, toilet. Jadi kalau kita buat cantik-cantik toilet, maksudnya tak boleh pakai kias tu. Kita cantikkan toilet sebab kita nak selesa buang. Okay.
Bukan kita kau ni buat rumah cantik bagi syaitan ni. Bukan waktu baca doa tak ada lah, habis. Qala ij'al li Qur'anan, jadikan aku sebuah Quran, maksudnya sebuah kitab bacaan. Qala Qur'anuka asy-syi'ru, Quran kamu ialah syair-syair. Syair-syair bukan syair-syair sunnah, syair-syair yang bagus, syair-syair yang tak bagus, syair-syair maksiat, syair-syair hub, cinta, dan macam-macam lah syair cinta dan lain-lain. Qala ya Rabb ij'al li mu'adhdhinan, bagi aku seorang muadzin, jadikan bagi aku seorang muadzin untuk Bilal kita. Dia kata mu'adzinuka al-mizmar, muazzin kamu ialah al-mizmar, alat-alat muzik, mizmar. Hadis nombor 1 kita tengok apa hadis dia. At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Haythami dalam Majma', riwayat Tabrani fil Kabir wa fihi Yahya bin Salih ali ad-dha'afahu Al-Qaili. Hadis ni ada padanya kedhaifan. Hadis ni ada padanya kedhaifan. Tapi kita kata ada tak hadis sahih yang sebut benda ni? Ada banyak hadis sahih yang Allah Ta'ala kutuk mizmar, alat muzik. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, kita pernah jumpa ayat ni, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran mukhatiban lisyaitan, mukhatiban lisyaitan wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Syaitan ni dia kata pada tentera dia, wastafziz man istata'. Allah Ta'ala berkata kepada syaitan, kau sesatkan siapa yang kau nak sesatkan. Maksudnya Allah Ta'ala cabar dia, sesatkanlah. Wastafziz man istata', kau sesatkan siapa kau nak dengan suara kamu. Bisautik, dengan suara kamu. Bisautik, suara. Bahasa Arab saut tu suara, saut. Ulama tafsir mentafsirkan suara ni apa? Waqad fassara dhalika ta'ifatun minas salaf bisautil ghina, bahawa sebahagian ulama salaf mentafsirkannya dengan ghina. Apa dia? Lagu nyanyian dan lagu-lagu. Kita boleh cek balik apa kata Ibn Taymiyah. Itu betul ke Ibn Taymiyah dia kata betul ke? Betul ke ulama salaf kata macam ni? Kita ada kitab di hadapan kita boleh tengok. Kita boleh buka balik. Kita buka tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Jadi kita buka balik tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ni, Imam Tabari meninggal tahun 300 lebih Hijrah. Kalau kita buka sini, dan Imam At-Tabari meninggal tahun 310 Hijrah. Kat situ nampak tak 310 tu? 224 sampai 310, 310 Hijrah. Ibn Taymiyah meninggal lebih kurang 730 lebih atau 720 lebih Hijrah. Maksudnya 400 tahun sebelum zaman Ibn Taymiyah. Dan tak mungkin dia ni anak murid Ibn Taymiyah, dan tak mungkin dia anak murid Syekh Abdul Wahab. Tak mungkin dia anak murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang orang tuduh Wahabi tu. Ini home ground boleh cakap. Home ground, stadium kita lah home. Okay. Jadi kita kata tak jauh daripada Syekh Abdul Wahab. Apa kata dia? Kita buka kitab tu. Wastafziz istafziz man istata' bi khaylika wa rajlik, bi sautik, bi sauti. Alhamdulillah. Ta'ala kata wastafziz man istata'ta minhum. Dan kamu sesatkanlah siapa yang kamu mampu, yang kamu boleh di kalangan mereka, di kalangan manusia, bisautik, dengan suara kamu. Wajlib alaihim bi khailik, dan paksa mereka ikut kamu dengan kuda-kuda kamu. Wa rajlik, sama ada kamu dengan kuda ataupun berjalan. Wa syarikhum fil amwal, dan bagi joinkan mereka dalam harta-harta kamu. Maksudnya nak suruh kita ni belanja pada tempat yang haram. Wal aulad, dan suruhkan anak-anak kita, anak-anak mereka ni, dan suruh anak-anak mereka ni join anak-anak kamu, ataupun anak kamu ni join anak mereka. Jadi anak syaitan. Maksudnya kita biarkan anak kita buat benda yang haram, kita masukkan telinga anak kita dengan benda-benda yang haram, kita biasakan dengan benda-benda yang haram. Wa'idhum ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura, dan janjikan bagi mereka, bagi perjanjian-perjanjian yang menyesatkan. Nampak? Syaitan. Okey. Jadi kita tengok apa kata ulama salaf dalam masalah ni. Bi khailik wa rajlik. Okey. Nampak tak?
ikhtalafa ahlu ta'wil, ulama-ulama tafsir ta'wil dalam masalah saut tadi, suara tadi, kepada beberapa pendapat. Faqala ba'dhum uniya bihi, berkata sebahagiannya, sautul ghina wal la'ab, suara nyanyian dan main-main, la'ab. Okey. Kata daripada An Mujahid. Mujahid siapa sekali lagi? Mujahid anak murid siapa? Anak Mujahid anak murid Ibnu Abbas. Dia kata apa? Billahwi wal ghina, dengan kelalaian lahu, alat muzik dan alat muzik, dan juga dengan al-ghina, dengan nyanyian. Nampak? Siapa kata ni? Mujahid. Jadi kata Ibn Taymiyah tadi betul tak? Betul. Asal kamu kata dia sesat? Kau orang yang sesat sebenarnya. Wa huwa syamil lahu wa li ghairihi, termasuklah lagu dan lainnya, minal aswad al-mustafizzah li ashabiha an sabilillah, termasuk di dalamnya mana-mana lagu yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Wa rawa anin nabi sallallahu alaihi wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari diriwayatkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah bersabda, innama nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini, aku telah larang kamu daripada dua suara ahmaqaini, yang bodoh, ahmaq, fajirain, lagi berdosa, fajir. Sautun lahun wa la'ab, suara ketika lahu ni dan muzik dan juga ketika main lah, benda yang lalai. Wa mazamirus syaitan, alat-alat muzik, tadi nyanyian dan alat-alat muzik. Wa sautul latmil khudud, dan suara tepukan-tepukan pada pipi, bunyi-bunyi macam tu lah. Au syaqqa juyub, atau menolak, mengoyakkan dia punya juyub, jaib. Jaib ni bahasa Arab maksudnya ini jaib. Bahasa Arab moden kata jaib poket. Bahasa Arab moden kata jaib. Jaib ni poket. Tapi kalau bahasa Arab lama, jaib ni maksudnya kat sini, yang kita, jadi kalau orang koyak kan, bila marah kan, koyak kan macam hak, dia koyak kat situ. Betul tak? Wa du'a bid'awal jahiliyah, maksudnya dengan doa-doa jahiliyah. Maksudnya apa? Seruan-seruan jahiliyah, iaitu meratap dan lain-lain. Ka qaulihim wa lahfah wa kabadah wa nasirah. Ini bahasa Arab lah. Maksudnya, wahai orang yang melindungiku, wahai hati jiwaku, kabadah, kabad, hati. Wa nasirah, wahai pembantuku. Maksudnya bila mati, wah, bila aku punya pelindung aku, habislah aku yang menjaga aku, habislah. Itu namanya meratap. Ini jahiliyah. Kita patah balik tadi lah. Jadi kita tadi ini dua suara yang ahmaqaini. Maksudnya dua suara tadi apa? Muzik dan juga meratap. Dua suara yang paling buruk sekali. Dalam hadis lain berkata sautani mal'unan, dua suara yang dilaknat Allah Ta'ala. Muzik ketika gembira dan beratap. Ini dua dia. Waqad kushifa jama'at min ahli al-mukasyafat bihuduri syayatin. Sesungguhnya telah dibukakan bagi orang-orang yang ada ilmu, boleh nampak, Allah Ta'ala bukakan bagi mereka bahawa syaitan ni datang majlis-majlis mereka. Zatul muka wa tasdiyah wa kaifa yakiru syaitan alaihim, yakurru syaitan alaihim hatta yatawajadu al-wajdu syaitani, sehingga mereka ni pengaruh syaitan tu pengaruh sampai pada mereka ada tawajud. Ada istilah orang sufi juga. Ini nanti istilah orang sufi. Dulu Sa'di pernah buat satu kuliah khas pasal, dululah 3-4 tahun dulu, pasal sufiah, tasawuf ni. Antara akidah tasawuf dia ada istilah dipanggil tawajud. Tawajud ni apa dia? Iaitu bila dia berzikir sampai dia dah macam macam tadi lah, macam orang tadi tu yang kan, orang tu tadi kan, dia dah macam tawajud dah tu. Nampak macam gila, tapi kononnya dia dah sampai tahap yang tawajud. Dia belum fanak lagi, fanak lagi tinggi. Fanak dia dah melebur langsung dengan Allah Ta'ala dah. Dia nampak semua tak ada apa dah. Tawajud ni jalan nak menuju kepada terfanak tu. Hatta inna ba'dhu sarra yarqusu fawqa ru'usil hadirin. Ada yang berjoget atas kepala orang, maksudnya panjat-panjat kepala orang lagi. Wa ra'a ba'dul masyayikh mukashifin anna syaitanu qad ihtamalahu ala hatta raqasa bih. Syaitan yang kontrol dia. Falamma saraka bi syaitanihi haraba. Bila jerit, lah syaitan tu pun lari. Wasaqata dhalika ar-rajul, jatuhlah lelaki tersebut. Maksudnya dia dapat kelebihan. Wa hadhil umur laha asrar.
Benda ni semua ada rahsia, dia kata. Wa haqa'iq la yashhadu illa ahl basair al-imaniyah. Bagi orang yang beriman saja boleh nampak benda ni tak betul. Wal musyahid al-iqaniyah, walakin man ittaba'a ma ja'at bihi syari'ah. Tapi siapa yang ikut apa yang syariat, wa a'rada an sabil muqtadi'ah, ikut daripada jalan, dijauhi daripada jalan ahli bid'ah, faqad hasala lahu al-huda, dapatlah petunjuk. Seolah Ibn Taymiyah kata itu bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atharu syaitan, kesan-kesan syaitan tuzhir atau tazhar fi ahli sima' al-jahili, boleh nampak pada perbuatan-perbuatan orang jahiliah, bersimak min al-azbat wal irgha was saraqat wal munkarat. Jerit-jerit kan, apa semua kan, bila berzikir Allah mana dia berzikir macam tu. Wa dhalika mimma yudari ahli sara' alladhina yusar'uhum syaitan, macam orang yang kena rasuk. Walidzalika yajiduna fi nufusihim min thawran murad syaitan marad syaitan bihasbi saut. Maksud kita dapati mereka ni ada jeritan-jeritan yang macam syaitan kena rasuk syaitan. Jeritan seperti dia rasuk syaitan. Okey. Lepas tu kita kata ini imma wujud fil hawa al-madmum wa imma ghadab wa udwan ala man huwa madlum. Itu dia. Imma latmi syaq wajib. Itu kita kata ada setengah tu joget sampai koyakkan baju apa semua pun ada. Kononnya dah sampai tahap tawajud. Jadi seolah Ibn Taymiyah nak bagi tahu, mana boleh Nabi buat macam tu. Mustahil Nabi buat benda yang dibenci, yang dia sendiri kata syaitan Allah Ta'ala sendiri benci buatan tersebut, dan dia sendiri melarang umat dia buat perkara tersebut. Dan dia kata pada benda ni lah ada malaikat turun daripada langit, apa semua. Inilah dia zikir yang kita kehendaki. Zikir kita yang biasa-biasa ni bukan zikir sebenarnya. Ini hanyalah menyebut secara zahir saja. Ini kita kata salah satu bentuk kesesatan yang nyata. Jadi tak betul. Dapat dari guru dia lah. Dan guru dia syaitan lah yang wahyukan pada guru dia. Dan syaitan juga boleh mewahyukan. Yuhuna ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kita masuk bab seterusnya, bab menghadirkan roh. Tahdir al-arwah. Tahdirul arwah, iaitu Waalaikumsalam. Tak masuk lagi ni? Belum masuk lagi. Allah musta'an. Al-jin ma'al ins 'ala al-ahwal. Dah bagi pukul 10 kali. Pukul 9 baru sampai. Ada antum min Sya'lam. Masya-Allah, hayakumullah. Barakallahu fikum. Okey, jin tidak tunduk kepada siapa pun setelah Nabi Sulaiman. Okey. Kita tahu sebelum ni kita bincang bahawa bila tak jin buat bantuan kat kita, jin bagi bantuan, kita kata tak. Islam tidak membenarkan kita meminta tolong kepada jin. Sebab ada ayat Quran menunjukkan padanya pengharaman dan beritahu bahawa siapa minta tolong kepada jin, maka akan bertambah kekufuran jin tersebut. Memang boleh pada sebahagian kalangan ulama' kata kalau minta tolong jin pada buat benda-benda yang tak berdosa. Tapi sekali lagi, macam mana nak minta tolong kepada jin tadi? Apa jalan nak pergi minta tolong kat jin tadi? Kita bukannya ada hubungan, kita bukan ada WhatsApp ke dengan jin, tak ada. Kita apa dia punya alat penghubung antara manusia dan jin sekarang? Saya tanya tuan-tuan sekalian, macam tuan nak kontak jin tadi, seru kan? Kita terpaksa seru. Seru tu cara apa? Cara sunnah ke seru? Okey, cara apa lagi nak kontak jin? Kat sini ulama' kata ada masalah cara nak kontak jin ni. Apa cara nak kontak jin? Dan bila kontak jin mesti kena buat sesuatu bentuk upacara. Upacara inilah yang kita takut berlakunya padanya ada unsur syirik. Sebab jin di alam lain, kita di alam lain. Kalau kata orang nak raya buruk, kita kata, ustaz, kalau jin tu sini datang, dia zahirkan dalam bentuk manusia, jin datang. Kalau dia jumpa Masilah kata, saya jin daripada langit Bukit Gantang, saya nak tolong bawa pergi kelas ni, penat driving, saya cuma bawa sini, lompat kejap, Al-Khadim lompat, Hasan Ta'lim lompat, senang. Boleh tak? Dia offer.
Sekarang tanya, boleh tak terima offer dia? Kalau kata saya tak boleh, saya ikhlas, dia kata. Bismillah. Saya ikhlas. Nak jawab? Kita katakan, macam mana pemasilan nak confirmkan itu jin ke syaitan? Macam nak confirmkan yang tolong tu jin ke syaitan? Ustaz dia lah nak tolong pergi kuliah agama. Mestilah jenis Islam. Mana ada syaitan nak suruh kita pergi kuliah agama? Ni tertipu. Pada peringkat awal memang dia kata, dah pergi kuliah agama, pergi kuliah semua. Syaitan dia bijak, dia takkan tipu pada peringkat awal kata saya nak pergi buat pergi disco. Memang tak ikut lah. Dia takkan terima pada yang pertama tu. Dia akan. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditipu macam ni, dengar suara berlangit. Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani, akulah Tuhan kamu, nak bantu kamu. Dengar suara berlangit. Syekh Abdul Qadir Jailani tu saya bohong lah, jin, syaitan. Kali suara tu kata, macam mana kamu tahu aku jin? Kisah ni masyhur, baca kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Macam mana kamu tahu aku jin? Kata Allah Ta'ala tak cakap macam ni kat aku. Sebab apa? Yang boleh kalimullah siapa? Musa. Kau tidak aku jadi hebat daripada Musa. Nampak cantik tu, ada ilmu. Orang ada ilmu dia boleh faham situasi. Kalau orang tak ada ilmu, dia kata betul Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan aku semalam. Habis lah. Itu masalahnya. Okey, sambung kat sini. Jadi kat sini dia kata bahawa Allah Ta'ala telah memenuhi keinginan Nabi Sulaiman. Allahumma ja'al li mulkan la yaj'aluhu li ahadin minal alamin. Bukan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan bagiku kerajaan yang tak dijadikan pada orang-orang lain dekat alam ni. Maksudnya pada Nabi Sulaiman tu ada kekuasaan untuk menguasai jin. Dan lepas zaman Nabi Sulaiman tak ada dah. Hatta Nabi SAW pun tak pakai jin ketika perang. Kalau boleh tolong minta pakai jin, nescaya Nabi dulu dah pakai dah. Ketika dalam perang Tabuk, apa sibuk-sibuk sahabat pergi bagi tahu jika jin je lah, jin ada perang Tabuk, pergi orang ramai pergi lawan. Apa sahabat kena jalan jauh-jauh, terus tinggalkan keluarga apa semua. Baik, belajar agama. Dia perang semua jin buat. Boleh menang tak? Confirm menang. Tak percaya tengok Lord of the Ring tu kan. Dan nak kalah last tu, nasib baik jin datang last kan. Jin datang dalam roh dia gua tu. Habis semua, mati. Menang. Betul tak Fahmi? Betul tak? Jin, kalau jin menang, perang mesti menang punya. Sebab tak nampak. Lebih buruk ustaz ni. Nak jawab kat orang lah. Maka jika terjadi ada jin yang taat kepada manusia, itu sesungguhnya bukan kerana tunduknya jin kepada orang tersebut, akan tetapi semata-mata untuk mencari keredaan jin. Bolehkah hal tersebut? Ibn Taimiyah berkata, hubungan antara jin dan manusia terjadi dengan beberapa kondisi. Jika ada manusia yang memerintahkan jin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, jadi kita boleh perintahkan jin tak? Pertama boleh. Tapi macam mana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, iaitu suruh jin beribadat. Ini boleh lah. Seperti kalau kita baca buku Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam masalah jin, banyak kali bila orang ngerasuk, dia pergi dakwah kat jin tu pula. Apasal kau ni agama Kristian? Kau tak tahu ke Isa ni bukan anak Allah? Dia dakwah, betul. Terutama di bukti-bukti dulu Ustaz Fadil dah mengajar kitab tu. Tapi sebab kitab tu tebal, jadi tak ramai datang kelas dia. Jadi di ujung-ujung tu memang sikit-sikit kelas tu. Jadi kat dalam kitab dia beritahu banyak kali. Bahkan sebahagiannya bila dia rasuk jin, dia marah pula. Jin, kenapa kau keluar? Perintah kat tu? Perintahlah. Maksudnya kat sini, boleh tak perintahkan jin? Boleh, tapi perintah macam ni. Perintah dalam perintah ikut agama Allah SWT. Macam kata jin rasuk siapa-siapa dalam kelas ni, alhamdulillah. Kita kata, keluarlah. Buat apa kau buang masa kacau orang ni? Kalau setengah berlakunya, sebab saya sayang orang ni, dia kata. Pernah tengok tak? Sebab saya sayang orang ni, saya cintakan orang ni. Kata, kalau kau cinta kau keluar, ni bukan cara cinta. Macam mak tak? Pandai pula berfalsafah cinta. Orang kena keluar daripada ni. Ini bukan cara kau cinta. Dan dia tak cinta kau pun. Rupanya daripada datuknya dulu, dia pas-pas kepada anak cucu dia, semua macam-macam lah. Ini kisahnya. Jadi dia suruh tak dia keluar? Dia suruh. Maksudnya ada arahan tak situ? Ada arahan. Tapi sekali lagi, arahan ni arahan dalam bentuk untuk mentaati syariat Allah. Yang ni boleh.
maka dia merupakan wali Allah yang paling utama, dan dengan demikian dia merupakan pengikut Rasulullah dan penerusnya. Memang Nabi suruh macam ni. Nampak tak? Jin datang jumpa Nabi tak? Yes. Dan surah Ahqaf dan surah Jin, istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kami dengar Quran yang hebat, yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Kami beriman dengannya, dan kitab tu bawa kepada jalan kebenaran, dan kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan syirikkan Allah Taala dengan sesiapa pun. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, Allah Ta'ala Tuhan kami. Mattakhadha sahibatan wala walada, Allah Ta'ala tak ada isteri dan tidak ada anak. Wa annahu yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, sebenarnya golongan yang bodoh di kalangan kami. Jin declare ni, maksudnya orang tak mengaji tu dia kata bodoh, yang sesat tu dia panggil bodoh, telah mengatakan kata-kata yang bohong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi kat sini yang pertama ni boleh. Dia boleh tak perintahkan jin? Boleh. Perintah untuk mentaati Allah, nombor satu. Yang kedua, ada juga yang menggunakan jin untuk perkara-perkara yang dibolehkan. Macam saya sebut tadi lah, bawa pergi kelas tadi. Hal itu sebagaimana halnya dia meminta bantuan kepada sesama manusia pada perkara yang dibolehkan. Nampak macam boleh kan? Nampak macam boleh je ni. Orang seperti itu sebagaimana dia memerintahkan kepadanya apa yang Allah perintahkan, dan melarang apa yang Allah larang, lalu meminta bantuan mereka untuk perkara yang dibolehkan untuknya. Ini golongan yang kedua. Tapi Ibn Taymiyah tak habis kata boleh ke tak boleh. Tunggu dulu. Ada yang menggunakan jin dalam perkara yang dilarang Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk syirik, membunuh orang yang terlindungi darahnya, itu bunuh orang yang tak boleh kita bunuh, musuhi mereka tanpa membunuh, misalnya dengan menjadikannya sakit, membuatnya lupa dari ilmunya, berbagai bentuk kezaliman yang lainnya, atau dalam bentuk perbuatan zina, seperti mendatangkan orang yang diingini untuk dizinahi. Ini bererti mereka meminta bantuan jin berdasarkan dosa dan permusuhan. Nampak? Dosa dan permusuhan. Ini tak boleh lah. Ini macam biasalah orang pakai jin untuk sihir. Jin untuk, yelah, contohnya dalam bos dia dapat kantuikan dia kerja menipu dan berlaku pada sahabat saya. Dia kantuikan pekerja dia curi duit syarikat, lalu dia kantuikan dia dakwa dalam mahkamah. Akhirnya pekerja tadi kenakan balik sihir kepada tuannya. Biasalah tau. Siapa yang meminta bantuan mereka terhadap kekufuran, maka dia kafir. Dan siapa minta bantuan mereka dan buat maksiat, maka dia ahli maksiat. Apakah disebut fasik, pendosa dan bukan fasik? Yang bukan fasik, pendosa yang bukan fasik, disebut fasik, dan pendosa yang bukan fasik. Jika seorang belum memiliki ilmu syariat yang sempurna, maka dia minta tolong kepada jin dengan perkiraan bahawa ia adalah sebahagian dari karamah. Ini patah balik ke atas tadi. Seperti minta bantuan untuk diberangkatkan haji. Tadilah, dia pergi haji, tadi pergi kelas, atau terbang bersamanya untuk mendengar perkara bid'ah, atau membawanya ke Arafah, namun dia tidak melaksanakan haji sesuai dengan perintah Allah, maka orang tersebut tertipu dan terpedaya olehnya. Seolah-olah Ibn Taymiyah dalam perkara kedua tadi dia KIV, dia tak nak bagi jawapan. Kalau Ibn Taymiyah KIV kita, lebih dari Ibn Taymiyah lagi. Jadi kita pun kata tak boleh minta tolong. Jangan minta tolong kepada jin, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada cerita bohong, bila kita pergi Masjid Qiblatain, Masjid Quba, dia kata Masjid Quba tu dibina oleh jin. Dengarlah cakap mutakhir yang bohong tu. Masjid Quba sahabat yang buat. Dengar tak? Kalau Masjid Quba ni dah jin tolong Nabi buat dulu. Seterusnya mendatangkan roh. Mendatangkan roh maksudnya macam mana? Contohnya tu, sekarang telah datang padaku roh Imam Bukhari, yang berlaku pada zaman Syekh Albani. Berlaku zaman Syekh Albani, diceritakan oleh Syekh Sulaiman Najib rahimahullah dalam satu kuliah dia. Dia kata pernah satu hari ada seorang yang mengaku roh Syekh Imam Bukhari datang dekat dia. Dia kau tahu tak, aku ni wali Allah, roh Imam Bukhari datang jumpa aku. Macam ni Syekh Albani kenakan dia balik. Aku ada hadis kat sini, boleh kau tanya Imam Bukhari tak? Hadis ni sahih ke tak sahih? Terus je, Allah Allah. Terus tak jadi. Besok tu hilang terus, tak jumpa dah. Dia tunggu. Dia cik alasan tak apa. Besok aku bagi jawapan. Pandai dia. Rizal Ghaib. Afwan, siapa dia? Mic tak berjalan.
Maka dia kata aku ada hadis ni. Boleh tanya tak Imam Bukhari, hadis ni sahih atau tidak sahih? Lelaki tu kata, okey tak apa, besok aku bagi jawapan. Besok tak ada, lusa kedai dia ditutup, habis hilang semua lagi. Begitu juga berlaku seorang kata, aku ni wali Allah, dah datang padaku roh-roh orang yang saleh, apa semua. Datang padaku roh-roh orang yang saleh. Sebab tu aku kalau cucuk pedang kat aku, tak mati. Cucuk pedang kat badan aku tak mati. Dan tunjuk cucuk pedang. Sebelum cucuk saya dengan dia, tunggu. Kau pakai pedang buat apa? Apa kata kita pakai senapang? Oh, terbukti kau wali. Oh, pedang senapang tak boleh, pedang boleh. Dalil bahawa dia menipu di jalan Allah SWT. Syaitani. Ini orang yang menghadirkan arwah lah. Kesimpulan daripada panjang-panjang cerita ni, tak ada konsep roh boleh datang. Itu konsep habis cerita. Tidak ada istilah kita boleh mendatangkan roh atuk kita, nenek kita, wali sekian dan wali sekian. Tak ada. Ini satu bentuk pembohongan. Nanti kita akan jumpa dekat belakang ni dalil bahawa benda tu takkan berlaku. Cuma kita baca sikit lah apa yang Syekh ni nak bagi tahu kita berkenaan dengan kisah ni. Kata pada zaman sekarang banyak diberitakan perbuatan menghadirkan arwah. Arwah tu roh lah. Arwah tu jamak roh. Orang Melayu pakai jamak kan, arwah bapak aku ada banyak roh ke? Arwah sana roh tu satu, arwah tu banyak roh-roh. Jadi kalau arwah bapak saya ada banyak roh kan? Banyak orang yang membenarkan perkara dusta ini, bahkan mereka yang tergolong cendekiawan dan ulama. Macam kita malam ni lah 7 lekor lah. Kan, orang Melayu malam 7 lekor pasang later. Sebab apa? Ustaz Azul dia? Bukan malaikat datang, malaikat tak perlukan lampu. Malaikat nampak. Roh balik, takut silap rumah datang. Nak landing tu kan. Pasal kita kat airport tu kan, tepi tengah dalam. Ni ngutuk ustaz ni, Assalamualaikum. Tak, itu betul. Ini memang itikad orang dulu. Nenek saya punya itikad, bukan saya kata ni. Orang lama. Sebab dia kata takut tersilap rumah. Betul. Ini bukan tipu ni, nenek saya cakap. Seperti kata ni, haddathatni jaddati. Telah menghadiskan kepada aku nenekku. Wa huwa maudhu'. Apa yang disangka sebagai tindakan menghadirkan arwah tersebut tidak hanya memiliki satu cara, di antaranya ada sifat dusta, namun menggunakan sajasti kejiwaan. Maksud dia katakan kadang-kadang dia tunjuk macam macam belajar silat. Ni tempat saya berlaku, satu wak ni, dia kata, ustaz saya boleh panggil roh. Nak sebab gaya pun buat lawak ni, macam kelakar. Dia pun buat dia buat gaya dia, kan roh nak masuk. Kononnya kejiwaan, dia panggil roh. Sebab tu kadang-kadang bila nak bersilat, dia panggil roh. Nak cerita kan kelakar lah bunyi sekali. Kalau nak kungfu, dia panggil roh Bruce Lee. Kalau nak taekwondo, dia panggil ini bukan tipu. Lepas tu bila dia panggil roh Bruce Lee tu, Bruce Lee, dia akan tengok gaya dia sebiji macam Bruce Lee. Tuan-tuan sekali lagi, ini bukan lawak. Ini cerita benar, serius. Ini diceritakan oleh orang belajar silat biasanya. Kuda kepang tu Allah alam. Tapi yang Bruce Lee confirm. Maksudnya kalau dia masa kata nak roh, katakan dia nak belajar, dia nak taekwondo, kan dia panggil roh, pakai taekwondo dia panggil roh. Sebenarnya bukan roh, ni jin. Hantu. Hantu tu tak ada, Allah alam lah. Tak pernah saya tengok lah yang hantu tu. Kemudian berbagai macam pengaruh, tipu muslihat. Ada yang menipu lah, tipu muslihat ilmiah. Dan ada yang menggunakan jin dan syaitan. Ada yang tipu, contohnya macam setengah-setengah yang kononnya sikas tu lah. Tengok dalam kamera tu ada bergerak apa semua. Kalau hantu dia cakap pakai kamera, lama dah ulama pakai CCTV je lah. Jin lah, syaitan datang lah nak pengaruh kau. Orang nampak CCTV, dah boleh kesan. Tak payah. Ustaz Dr. Muhammad Hassan telah membongkar tipuan dan kebohongan mereka. Mereka tidak akan melakukan aktiviti mereka kecuali di bawah penerangan merah pekat dan cenderung gelap. Maksudnya dia tak buat, bila panggil jin tu mesti nak buat dalam tempat gelap. Kenapa tak buat terang-terang macam ni?
Biasanya perubahan wujud suara langsung memindahkan benda-benda serta menggerak-gerakkan terjadi dalam kegelapan yang pekat. Tidak tampak bagi orang memperhatikan posisi orang sedang duduk sumber suara. Ini cara yang pertama lah, menipu lah. Maksudnya ini trik lah biasanya. Dia pakai suara ni menipu. Ada juga yang berbicara tentang sebuah bilik yang terletak di samping dan terpencil dari tamu dan bahagian dari kamar tempat duduk yang dipisahkan dengan sekat yang tebal. Maksudnya ditutup, terhalang lah, tempat terpisah akhirnya dari tempat yang bertidak ditambah dengan pendengar. Maksudnya gelap-gelap semua ni, dia buatlah suara yang pelik-pelik apa semua. Jadi orang sangka jin masuk, sedangkan dia buat sendiri. Ini penipuan. Ibn Taymiyah telah menyebutkan tentang sebuah kelompok yang disebut Al-Bata'iyah, Bata'ihiyah. Mereka mengetahui ilmu gaib dan dapat menyaksikan benda yang terhalang. Maksudnya di belakang dinding ni ada apa? Aku nampak. Mereka pun mengaku dapat melihat orang-orang di alam gaib. Maksudnya semalam aku jumpa bapak kau semalam, dia kata. Bapak kau kena salam. Ini ada macam tu. Kemudian mereka menampakkan sedikit dari perilaku dajjal mereka, iaitu dengan mengutus beberapa orang wanita ke sejumlah rumah untuk memberitahu tentang kondisi penghuni yang tersembunyi. Kemudian mereka sampaikan kepada penghuni rumah tersebut dengan mengaku bahawa pengetahuan tersebut merupakan kurusan mereka. Maksudnya kata, ini ilmu ni khas je, aku je special tahu benda ni. Dan itu jin lah, confirm lah. Okay? Dan ni panjanglah cerita dia. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Dan saya nak baca lah. Sebab ini cuma cerita macam mana jin masuk rumah, apa semua. Kita masuk terus ke muka surat 177. Sebab dalam sebelum ni tuan-tuan baca sendiri ya. Jangan tak baca. Sebab dia ceritakan macam mana sejarah dia. Roh datang, konon-kononnya orang jumpa dia. Bila bercakap rupanya bukan roh, rupanya jin. Dan tahu benda-benda yang dia tahu. Kemudian dia tanya soalan-soalan. Dia kata itu roh bapak dia. Dia tanya soalan yang hanya dia dengan bapak dia je tahu. Dan tak dapat jawab. Dan itulah sebahagiannya. Dan sebahagiannya dapat jawab. Sebab qarin lah. Sebab qarin duduk dengan bapak kita berapa lama daripada kecil sampai besar. Dia tahu kita buat apa semua tu. Bila tanya, dia tahu semua benda yang detail pasal kita. Bukan ni maksudnya dia tu ada ilmu kasyaf ke ilmu apa, tidak. Dia tanya pakai jin tu. Okey. Kata kalau kita buka Musad 177, dia kata setelah itu aku dikunjungi oleh kalangan malaikat jin atau Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah datang kat dia. Sejumlah wali seperti Abu Hasan Asy-Syadzili, dekat Syadziliyah, dan Ahmad At-Turmani rahimahullah. Semua ni nampak tak dia sebab apa? Radhiyallahu anhu rahimahullah, penulis kitab ni. Sebab dia kata yang awal-awal tu okey sebenarnya. Mereka tak ajak jadikan mereka ni tarikat yang sesat. Yang datang selepas, katakanlah saya meninggal, lepas ni anak murid saya semua tarikat Yunusiyah contohnya. Dia buatlah reka-reka imaman tersebut. Kemudian datang padanya suara apa semua. Ini benda ni syaitan yang tambahkan. Syaitan yang tambahkan supaya al-ghulu fis salihin, melampau pada orang yang soleh. Sebab itulah kata para ulama kita, punca pertama orang jadi syirik sebab apa? Melampau pada mengagungkan orang yang soleh. Macam kita bertauhid, melampau pada orang yang soleh. Nampak? Mereka memberikan kabar gembira akan kedatangan bapakku pada waktu yang telah mereka tentukan. Aku menunggu waktu tersebut dengan penuh harap. Dan ketika waktu yang telah tentukan, aku diperintahkan membaca surah Waqiah dengan keras. Nampak? Dia suruh baca Quran tak? Suruh baca Quran. Tapi sekali lagi, kenapa baca Quran untuk panggil jin tu boleh berlaku? Sebab apa boleh? Pertama, Allah Ta'ala izinkan ini dipanggil qada al-kauni, qadar al-kauniyah. Allah Ta'ala izinkan benda itu berlaku. Yang kedua, dia baca Quran tadi kerana Allah ke kerana nak panggil jin? Panggil jin. Dan itu syirik tak? Syirik. Lepas tu dia tak dikira sebagai amalan saleh. Lepas tu jin boleh datang. Seperti orang yang saya sebut banyak kali sebelum ni lah. Orang yang berzikir untuk nak dapat kebal. Dapat kebal tak? Dapat. Sebab zikir itu bukan untuk panggil Allah, bukan untuk merapatkan diri kepada Allah, bukan taqarruban ila Allah, tapi taqarruban ila jin, mendapatkan diri kepada jin. Lalu dapatlah kebal dengan izin Allah Ta'ala. Baca ayat sekian-sekian dapat ilmu kasyaf contohnya. Masa sekolah dulu ada orang offer baca sekian-sekian ni
Kamu baca, nanti esok pergi turun dekat bawah asrama ni boleh nampak jin. Saya tak baca lah. So, siapa nak nampak jin buat apa? Jadi aku nampak benda lain jin ni saya tak buat. Tapi sebahagian pelajar buat dan akhirnya terkena penyakit. Jangan sampai gila isim lah, gila meroyan, sebab dia nampak benda yang jin. Sanggup nampak jin? Tak sanggup kita nampak jin. Tapi sebab penatkan ilmu yang special. Awal kesedaran ku, dia kata, setelah berapa minit datanglah orang yang mengaku bahawa dia adalah bapakku. Dia mengucapkan salam kepadaku dan menampakkan kegembiraannya berjumpa denganku, juga kegembiraannya kepadaku kerana aku berhubungan dengan roh-roh tersebut. Dia pun mewasiatkan kepadaku agar aku tetap menjalin hubungan dengan sang perantara dan keluarganya. Nampak? Orang mediator tu, yang orang tengah tu. Juga agar aku merawatnya dengan penuh kasih sayang dan maksimal, kerana tidak ada semua keuangannya kecuali dari cara ini. Maksudnya nak apa? Akhirnya fulus. Akhirnya nak kepada fulus duit tadi. Maksudnya aku tolong kau bawakan roh bapak aku tolong berubat. Nampak? Nanti aku bagi dia kewangan, bagi dia duit apa semua. Ini yang berlaku biasanya. Okay? Lalu dia mengakhiri perbicaraan dengan selawat Ibrahimiyah. Baca selawat lagi Ibrahimiyah pula tu, sunnah. Sedangkan saya mengetahui bahawa beliau rahimahullah sangat menyukai selawat kepada Nabi SAW, apalagi selawat Ibrahimiyah. Yang membuat aneh adalah nada perbicara orang tersebut adalah kadar tertentu sama dengan bapa saya. Kemudian dia mengucapkan salam dan berpaling. Saya mulai bertanya-tanya dalam diri saya, mengapa orang tadi memesan kepada saya agar tidak bertanya kepadanya tentang sesuatu. Maksud kenapa yang kononnya mengaku bapa tadi tak minta tanya apa-apa? Ini jelas sesuatu yang dirahsiakan, ada benda yang dirahsiakan. Dan tersebut terbongkar bagiku ketika itu bahawa dia bukanlah bapakku, akan tapi pendampingnya dari kalangan jin, qarin. Habis itu, yang semasa hidupnya selalu mendampinginya. Kemudian dia datang menampilkan suaranya kepadaku dan melakukan kekhususan, benda yang khas di antara kekhususannya. Mereka memesankan kepadaku agar tidak bertanya kepadanya tentang suatu, kerana sang pendamping dari jin tersebut, walaupun dia mengetahui keadaan bapakku dan menghafal perbuatannya, nescaya dia tidak akan dapat mengetahui semua detail. Satu benda yang kita tahu, qarin juga tak tahu semua detail. Sebab apa? Qarin tak tahu apa dalam hati, contohnya. Seperti apa yang anak rasa kat bapak dia. Kadang-kadang ada benda yang kita rasa kat bapak kita, betul tak? Bila kita bersama dengan orang kita sayang selalu, dia ada insting dia. Insting ni kadang-kadang orang lain tak tahu, kita tahu. Tak biasa tempat ni sebenarnya, bapak aku tak suka tempat macam ni. Sebab apa? Dia berdasarkan pengalaman hidup dia yang lama. Benda ni Qarin tak mengaji. Qarin tak ada insting macam tu, macam ni dia ada perasaan dengan ni, tak ada. Qarin tak jatuh cinta dengan tuan dia tu, dengan siapa yang berdampingnya. Qarin jangan anggap macam kita ni manusia. Kalau kita selalu sama, saya dengan Azmi ni sama, kadang-kadang saya suka kat dia, suka lepak dengan dia, suka minum tertarik dengan dia, apa semua, bersembang dengan dia. Qarin bukan macam tu. Qarin dia duduk untuk sesatkan dia. Dia tak ada, orang kata, hubungan kemanusiaan tu tak ada antara Qarin dan juga siapa yang dia mendampinginya. Sebab tu kata penulis kitab ni, dia kata dia tak tahu benda-benda yang anak dan bapa tahu. Pada satu saat datang seorang kepadaku untuk berdebat kepadaku tentang membuka wajah wanita. Dia mengatakan bahawa wajah wanita bukan aurat. Ini khilaf lah masalah ni ya. Aku membantahnya, dia pun membantah pendapatku dengan bantahan tidak ada nilai ilmiahnya, hingga berbenturan dan hingga berdebat. Maka aku bertanya, bagaimana anda menjawab pendapat fuqaha yang berkata sesungguhnya wajah wanita adalah aurat atau wajib tutup kerana takut fitnah? Akhirnya perdebatan tersebut selesai tanpa guna, kerana orang itu mengatakan bahawa dia adalah Syekh Turmanina lalu berlalu. Macam mana terbongkar penipuan ni? Maka terbongkarlah bagiku dusta yang tidak ada keraguan dalamnya, kerana Syekh yang dimaksudkan adalah termasuk fuqaha Syafi'iyah. Dan para ulama Syafi'iyah mendapat wanita seluruhnya aurat meskipun dia sudah tua renta. Maksudnya jin yang dia jumpa tu kata tak tak aurat sebagainya. Tapi Syafi'iyah kata tidak, wanita seluruhnya aurat meskipun dah tua. Meskipun dah tua. Syafi'i kan ada qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat yang lama kata kalau tua tak ada masalah, bukan aurat. Akhirnya bila Imam Syafi'i pergi kat Mesir, dia tengok orang tua pun semacam juga. Dia kata tentu aurat je. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi bila dia baca kitab ni, nampak apa yang berlainan dengan kitab dan juga apa yang apa? Sebab jin tak akan baca kitab. Dia ikut apa yang orang tu ikut. Dia kan macam kata-kata jin ikut saya, tapi jin tak baca kitab.
tulisan-tulisan kitab yang lain. Bukan jin tahu semua detail kitab dia baca setiap buku surat. Dan tu terror lah qarin tu. Fuqaha lah qarin tu, betul tak? Qarin tu jadi fuqaha lah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Okey. Wallahu a'lam. Bahaya kepercayaan ini, buka 181. Apa bahayanya? Apa bahayanya percaya pada roh ni datang? Okay, ini penting. Kita mengaji baca-baca kisah yang banyak-banyak tadi. Apa bahayanya? Adanya kepercayaan yang mengatakan bahawa mereka dapat mendatangkan arwah adalah jalan untuk merosak agama. Arwah yang dihadirkan tersebut hakikatnya adalah syaitan yang berbicara dengan pembicaraan yang dapat menghancurkan dunia dan menghilangkannya. Sebaliknya dia akan menetapkan prinsip-prinsip baru yang sangat bertentangan dengan kebenaran. Itu kita takut. Sebab roh-roh ni nanti dia akan bisikkan benda-benda baru. Lalu dia bagilah agama-agama yang baru, yang tidak diajar oleh Nabi, tak diajar oleh Allah SWT, tak diajar oleh Nabi dan tak diajar oleh para sahabat dan fuqaha kita yang awal. Dalam sebuah pertemuan, salah seorang roh berbicara melalui lisan sang perantara bahawa Jibril telah hadir pada pertemuan itu. Biasa lagi lah, bohong. Ketika yang hadir tidak mengenal Jibril, maka dia berkata, tidakkah kalian mengenal Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad? Sesungguhnya dia memberkati pertemuan ini. Dia kata Jibril datang. Biasanya benda ni berlaku lah. Terutama sekali tarikat Sufiah, tarikat Sufi. Sebab dia nak jadikan dia punya tarikat tu hebat berbanding dengan grup yang lain, maka dia kata majlis kami dihadiri oleh Nabi. Buat apa kau datang majlis tu? Nabi tak datang. Majlis kami ni hadiri Nabi. Sama tak macam kes berlaku pada kawan kita kan, yang Firdaus Wong kan cerita itu. Nanti kamu kenapa kau datang ustaz, kuliah ustaz ni? Ustaz aku tu berapa tahun? Lailatul Qadar 7 tahun Lailatul Qadar tak pernah miss. Masya Allah. Macam mana cikgu kau tahu dia tak miss Lailatul Qadar 7 tahun tu? Dan macam mana pula kau tahu yang cikgu kita orang ni tak miss Lailatul Qadar? Macam mana kau tahu lah guru kami ni miss Lailatul Qadar? Guru aku 7 tahun teka Lailatul Qadar tak pernah silap. 7 tahun teka Lailatul Qadar tak pernah silap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat pun bergaduh bab Lailatul Qadar. Cikgu dia lagi hebat pada sahabat. Lepas tu kata ni penipu ni semua ni. Dr. Muhammad bin Hussein di dalam majalah Al-Amurrah menuliskan sebuah makalah berjudul Dialog bersama Roh Besar, White Hook, wallahu alam. Bahasa Inggeris apa? White Hook ah. Great Spirit, Hawayat Hook. Okay? Kita yang mencari sinar roh yang merupakan penjelmaan syaitan harus bersatu dalam gerakan ini. Dia kata, kita harus bersatu dalam gerakan ini, dalam agama baru ini. Wajib bagi kita untuk dilingkungi dengan perasaan cinta, dan wajib bagi kita untuk memiliki kemampuan menghadapi berbagai kemungkinan dan saling memahami. Misi saya adalah untuk menghibur orang-orang yang merana, membantu manusia untuk membebaskan diri daripada Allah Ta'ala. Nampak? Ini kufur lah kata-kata orang tu lah. Kata dia lah kurungan, kata benarlah dia, sedangkan dia sendiri adalah seorang pendusta. Itulah misinya, menggiring manusia, menyesatkan manusia untuk ingkar kepada Allah. Manusia adalah Tuhan yang dilapisi dengan unsur bumi. Masya Allah. Nah, ini benar-benar akidah dia orang ni. Ini akidah pada orang kufar ni. Dia bawa akan jin yang datang ni, roh yang datang ni, bagi tahu bumi Allah Ta'ala Tuhan daripada bumi lah, Allah Ta'ala ni apa semua. Ini semua nak menyesatkan kita supaya tak nak kembali pada Quran dan sunnah. Itu tujuannya yang asal. Dah banyak lagi lah kes-kesnya. Jadi kesimpulan ni, bahayanya sebab pertama sekali, bila ada roh datang, pertama dia akan memberi nasihat-nasihat yang tak betul. Itu yang kita takut. Dan sekian nasihat tu yang betul pun, biasanya nasihat yang diselang padanya benda-benda yang bid'ah, syubhat. Okey. Macam mana pula mimpi? Mimpi, malam tadi mimpi jumpa bapak aku nasihat aku baca Quran setiap pagi. Macam ni boleh tak? Adakah yang kita mimpi tu ayah kita? Soalan. Yes. Muarabiah, macam mana Muarabiah? Tak tahu,
Kita mesti mati jumpa. Malam tadi aku mimpi jumpa bapak aku. Boleh tak mimpi jumpa bapak kita? Ha? Okey, kalau kita mimpi jumpa bapak kita, ada kata bapak kita betul? Apa dalilnya? Ha? Ha? Ha. Macam dia boleh buruk apa dia boleh buruk apa orang anak. Dia macam nak mimpi tidur lah mimpi. Wallahu alam. Mengikut bacaan yang terhad saya, yang kita jumpa tu bukan roh bapak kita. Itu hanyalah Allah Ta'ala menzahirkan pada kita mimpi daripada ayah kita, dan itu bukan roh bapak kita. Sebab wallahu yatawaffal anfusina mautiha. Kita akan jumpa dalilnya. Muka surat 185. Hukum syariat dalam menghadirkan, dalam masalah menghadirkan roh. Apa sikap syariah tentang kemungkinan menghadirkan arwah orang yang telah meninggal? Sesungguhnya kajian nas-nas yang terdapat dalam nas ini membuat seseorang peneliti akan menyatakan dengan tegas bahawa hal tersebut mustahil. Kerana Allah telah mengkhabarkan kepada kita bahawa roh adalah dunia gaib yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau Allah Ta'ala berkata yas'alunaka 'anir ruh, Allah Ta'ala bertanya tentang roh. Mereka bertanya kamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku dan tidaklah kamu dapat mengetahui melainkan sedikit. Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahawa dialah yang mematikan setiap jiwa dan bahawa dia menahan jiwa saat kematiannya. Maksudnya jiwa itu telah terhalang. Bukannya dia boleh pergi jalan-jalan, pusing, minta outing kejap. Tak ada, bukan. Fly itu nak nakal. Allah Ta'ala kata Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ayat ni dalil kepada hujah yang kuat. Dalil dan hujah yang kuat kepada yang mengatakan bahawa roh tu boleh datang. Nak lawan kepada golongan hujah ke atas. Bukan kita hujah bagi ke atas orang mengata roh tu boleh datang. Sebab apa? Roh tu akan terhalang. Allah yang memegang jiwa orang yang telah mati ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maksudnya ketika kita tidur tu kan kita half dead. Kenapa half dead? Sebab apa? Yalah, cakap dengan dia bukan boleh jawab, betul tak? Bini kita punya lah sembang-sembang gitu, pun lelaki dah tidur lah sebelah. Yang belum mati di waktu tidurnya, dan dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia akan lepaskan orang yang hidup. Maksudnya ketika tidur tu kan Allah Ta'ala lepaskan balik. Bila kita sedar tu Allah Ta'ala lepaskan balik supaya kita boleh sedar balik. Maksudnya penahanan kepada orang mati, penahanan yang sempurna. Penahanan kepada orang yang tidur, penahanan yang half, yang separuh. Ini kata ulama tafsir. Maksudnya bukan 100% Allah Ta'ala tahan. Ta'ala bagi sikit, boleh bernafas, boleh apa, boleh tidur, boleh berdengkur, boleh mimpi apa semua. Tapi kat sini sebagai ulama dia kata apa? Bila menahan roh tadi tu, roh-roh ni semua di dalam satu tempat, di situlah kita mimpi dengan orang yang hidup. Sebahagian ni kata macam tu. Sebahagian penulis kata macam tu. Iaitu kan roh tu ditahan di satu tempat, dan satu tempat lah kita jumpa Haris dalam mimpi, jumpa. Tapi yang ni dipertikaikan oleh ulama. Sebab apa? Kalau roh saya jumpa roh Haris dekat dalam mimpi, kenapa Haris bila sedar tak cerita benda kat saya? Mana tadi kita jumpa mana tadi kat sana? Kat sini ulama pertikaikan balik. Kenapa roh saya yang jumpa dengan roh Haris, katakanlah, saya sedar. Haris yang ketika sedar tak kata, malam tadi kita jumpa lah. Kenapa tak ada benda tu? Allahuakbar. Kat situlah dia kata idea ni agak ditolak lah, tertolak idea dia. Tertolak idea tersebut. So yang kata macam tu lah kan, kita boleh jumpa orang mati ketika dalam mimpi apa semua, macam tu lah. Habis tu roh Nabi macam mana yang kita jumpa dalam mimpi tu? Nabi Yes, ada. Kalau Nabi kata kalau kita jumpa Nabi dalam mimpi, maka kita jumpa Nabi. Kerana syaitan takkan jumpa, takkan membentukkan rupa pada rupa Nabi.
Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamathalu li. Dengan syaitan tidak akan berubah bentuk pada rupa aku. Jadi kita kata iyalah nampak jumpa Nabi, tapi itu bukan roh Nabi. Itu bukan roh Nabi. Itu adalah bayangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk nampak Nabi. Tapi perbincangan masalah tu panjang lagi lah. Sebab hadis tu sebagai ulama Syekh Jibrin kata untuk sahabat yang nampak, sahabat yang nampak Nabi. Jadi sahabat kenal. Macam katakanlah siapa yang mimpi jumpa aku, jumpa saya ni, jumpa Ustaz Yunus ni dalam mimpi, maka dia telah jumpa aku. Mimpi akulah, bukan mimpi orang, bukan syaitan. Syaitan tak boleh berubah bentuk rupa saya. Sekarang ni tuan-tuan semua pernah tengok saya kan? Jadi tak masalah, betul lah confirm Ustaz Yunus. Bagaimana pula orang yang selepas tu? Kita sekarang, kita pernah tengok Nabi tak sallallahu alaihi wasallam? Kata, tapi ustaz, kita boleh tahu dalam kitab Syama'il dia beritahu hidup Nabi ni tinggi, tak terlampau tinggi, tak terlampau rendah. Rambutnya tak terlampau lurus, tak terlampau kerinting. Kulitnya kemerah-merahan hampir kepada putih. Cuba lukiskan setiap orang. Lain tak? Sekali lagi lain. Itu juga kalau saya katakan rupa atuk saya macam rupa Pakistan sikit tapi ada Melayu. Macam mana tu? Tak boleh bayang. Kat sinilah sebagian ulama kata hadis tersebut merujuk pada untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama kata tak boleh juga untuk orang lain. Kalau apa yang dicakap tu adalah benda-benda yang tak bertentangan dengan nas Al-Quran, dengan sunnah apa semua, maka kita boleh anggaplah benda tu sebagai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada benda-benda pelik lah, cuma suara pendek contohnya. Tak boleh lah. Ataupun rambut panjang sampai ke dada, tak boleh lah. Sebagian kata macam tu, sebagian kata kalau putih sangat, putih semua putih, kata mana boleh. Nabi SAW bila dia meninggal, seperti hadis Anas dan hadis Aisyah, Nabi tak lebih pada 20 helai uban. Tapi kadang orang macam ni, dia boleh jawab balik, dia kata itu kat dunia ustaz, kat dalam kubur mana tahu dah lain. Macam gandaf kan, mula-mula the white tu gandaf the grey. Faham tak? Kan? Mula the grey tu the white, dia tukar. Masya Allah. Jadi macam nak jawab, kita pun tak jawab, tak boleh jawab. Kita tu kelas. Kalau percaya, percayalah. Tapi selagi benda yang dicakap tu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bolehlah kita pakai. Tapi kalau cakap benda yang bid'ah, suruh amalkan bismillah 40 kali, itu masalah lah. Amalkan bismillah 40 kali, amalkan bismillah 700 lebih kali, akan apa itu, dekat office isteri saya, kata ustaz ni. Nak sebut nama kan, ada rekod ni YouTube ni ya. Kalau nak sebut je nama, lain kali itulah. Padahal mula kejap, ustaz ni memang famous, pernah mengajar kat masjid ni. Siapa amalkan bismillah 700 lebih kali, maka dia akan dapatlah tu kadar. Siapa baca bismillah sekian, maka amalan dia sekian, dapat pahala sekian. Seolah dia pula yang tukang bagi pahala, menggantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi kat sini tak ada. Jadi Allah Taala kata fayumsikul allati qada 'alaiha al-maut. Allah Taala pegang roh yang dah dijadikan padanya kematian. Dan kepada setiap jiwa itu Allah wakilkan kepada para malaikat untuk mengazab. Yang kedua, macam mana tengah dia kena azab tu dia boleh keluar pula? Tu kata minta outing tadi. Dia kata jadi orang yang sesat dan kafir. Dan kalau yang Islam pula, yang pula kita dah berada dalam kubur, dia selesa dah dalam kubur tu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran kan, bila orang yang dapat ganjaran syurga tu, dia tak sabar nak bagi tahu. Dia macam dia kata, aku tak sabar, aku kalau boleh aku nak bagi tahu dekat orang kat dunia ni, jangan takut. Wala takhaf wala tahzan, jangan takut. Apa ayat tu? Zakir dulu. Ayat tu lagi. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah wa yastabshiruna billadzina min qabl wa la yastabshiruna billadzina Allahu akbar. Allahu akbar. Kita buka tafsir ayat Quran. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran. Allah Ta'ala kata, jangan kamu katakan orang yang mati syahid dalam perangan itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun.
Bahkan mereka hidup di sisi Allah, mendapat rezeki. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka sangat nak kata dekat orang yang hidup kat dunia ni, alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan kamu takut, pergi jihad. Tapi dia bagi tahu tak? Tak, dia kata nak sangat nak bagi tahu, tapi tak boleh bagi tahu. Sebab apa? Dia alam ni alam lain. Kalau boleh jumpa tak mimpi tu, dia dah kontak dah, mana mimpi ni, mana roh sekian, aku dipengaruh ni, raja tolong, jangan berhenti jihad raja, aku dah sedapkan syurga ni. Kat sini kita katakan tak, sebab mereka telah duduk syok dalam rohnya, dan dia tak nak keluar lagi dah. Dia buat apa nak patah balik, nak singgah rumah, bersedih pula tu, ada setengah tu sedih, anak aku tak datang ke kubur aku. Kalau dia ada syurga tak sedih lah. Bahkan dia sedih lagi orang kat atas tu. Apa buat bid'ah kat kubur ni, habis kau nanti dalam neraka. Itu yang kalau kita nak ikut logik, kita cerita macam tu lah. Arwah jika telah dicabut, maka dia tertahan di sirapnya, lalu diserah kepada makhluk yang amat kuat dan cerdik, malaikat lah tu, sehingga dia tidak akan terlepas daripada mereka atau kabur untuk mendatangi mereka untuk mempermainkan otak hamba Allah. Takkanlah dibenarkan pula ruh tu datang, kemudian sesatkan pula orang lagi. Tak logik. Malaikat ada, mesti malaikat dah tangkap awal lagi dah. Sebagai orang ada mengaku dapat menghadirkan roh salah seorang hamba yang saleh dari kalangan para nabi dan para orang yang mati syahid, sebagaimana mereka dapat meninggalkan syurga yang abadi menuju ruang penghadiran yang gelap. Padahal Allah telah mengkhabarkan bahawa para syuhada itu la tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Nampak ayat tadi Ali Imran tadi. Allah Ta'ala telah menjelaskan, sungguhnya roh para syuhada berada di dalam perut burung nan hijau. Sarangnya adalah lampu lampion kat situ, yang bergantung pada arash. Dia berterbangan di syurga sesuka hatinya, kemudian kembali bersarang di dia menyalakan lampu-lampu mereka sendiri. Itu ada orang mati syahid, roh orang mati syahid. Nak patah balik kat dunia ke? Buat apa? Sebagaimana dajjal tersebut mengaku bahawa mereka dapat menghadirkan arwah mereka. Bagaimana? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada syubhat ni? Baru kita akan tengok syubhat dan jawapannya. Syubhat tu maksudnya keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh golongan ni, macam ni kita nak jawab pula. Saya dalam kuliah tadi kita banyak jawab syubhat dah kan. Kalau macam ni jawapannya, kalau macam ni jawapannya. Tapi apa kita baca sikitlah apa yang disebutkan oleh penulis nanti. Kalau dia kata boleh tak 5 minit? Last 5 minit. Mereka berkata, bagaimana dengan adanya kenyataan bahawa arwah itu ternyata mengenal akhlak dan tindakan orang tersebut yang anda tuduh adalah ditumpangi tersebut. Benda ayat ni. Arab lah. Yaqul fa kaifa ta'allaluna ma'rifat al-arwah bi akhlaq wa amal ar-rajul alladhi tazumu annaha kanat taskunuh. Dia kata macam ni, kenapa kamu tu'alliluna, maksudnya kamu nak sifatkan, kamu nak nyatakan sebabnya ma'rifatil arwah bi akhlaq wa amal ar-rajul. Macam mana yang benda tadi boleh tahu perbuatan-perbuatan seseorang lelaki? Contohnya bila mimpi jumpa syekh sekian, kata, raja, kamu sekarang ni buat sekian-sekian, jangan tinggalkan, berpeganglah kepada Quran dan Sunnah, patah balik. Takkan nak cakap pegang pada Quran dan Sunnah, betul tak? Kan, betul tak? Katakanlah kita buat benda yang tak elok, lepas tu datang satu, dia mimpi, Ustaz Ridwan kata, Haris, kau jangan selalu ponteng kelas, nanti tak dapat kebaikan apa semua. Ustaz Ridwan hidup lagi, jangan meninggal lah Ustaz lain, dia meninggal contohnya. Syekh Islam Ibn Taymiyah datang ke apa ke, Haris, jangan tinggalkan kuliah-kuliah ni, pegang pada Quran dan Sunnah. Nak huraikan macam mana? Takkan jin jahat pun, takkan jin suruh pegang Quran dan Sunnah. Kat sini dia nak timbulkan. Jadi kita jawab bahawa yang dikatakan sang arwah itu sebenarnya adalah syaitan.
Dan kemungkinan syaitan dimaksud adalah pendamping yang selama ini menemani orang tersebut. Dan telah kami sebutkan nas-nas yang menunjukkan bahawa setiap manusia memiliki pendamping syaitan. Ini kalau yang jahat lah. Sang pendamping ini banyak mengetahui perilaku, kebiasaan dan sifat-sifat orang tersebut. Dia juga mengetahui siapa kerabatnya dan teman-temannya. Maka ketika diuji, dia dapat menjawab dengan mudah kerana dia mengetahui dan memahaminya. Jadi dikatakan, bagaimana kalian menyikapi jawapan ilmiah yang kadang kita dapat daripada arwah tersebut? Kadang-kadang jin-jin ni dapat jawapan ilmiah dengan dalilnya, dengan apa, hujah-hujah. Kalau yang jin yang sesat ni kadang-kadang kita jawab, setelah kita jelaskan bahawa syaitan dan jin memiliki kemampuan ilmiah. Jin juga ada kemampuan ilmiah. Takkanlah jin boleh sesatkan ahli falsafah kalau tak ada ilmiah yang kuat, betul tak? Kalau kita fikir logik, takkan kita ingat syaitan ni bodoh ke? Kalau itu ahli falsafah yang hebat-hebat ni, siapa sesatkan? Siapa bagi idea falsafah yang gila-gila, yang menolak Allah Ta'ala dengan kaedah-kaedah dia, seperti al-jasad, ar-ruh, al-a'rad. Dalam ilmu falsafah, dia kata setiap benda yang wujud ni kan ada al-hawadith wal-a'rad, hudud. Kan ni ada benda-benda kaedah-kaedah falsafah. Saya nak uraikan sini, tak ada masa. Maka datang mana kaedah-kaedah falsafah ni? Tak Allah Ta'ala wahyukan dia, mesti datang daripada syaitan. Maksudnya syaitan pun ada ilmiah. Akan tetapi penjelasan yang di dalamnya tergandung kesesatan nyata. Mereka tidak dapat menjelaskan kepada kita kecuali terbatas agar kita percaya kepadanya. Kemudian mereka akan mengarahkan kita kepada kesesatan. Okay. Kalau jawapan tadi, kalau orang yang soleh tadi datang, itu ialah part of wahyu. Hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Mimpi orang yang beriman itu 1/40 daripada wahyu. Jadi kalau dapat mimpi yang baik untuk taat kepada Allah Ta'ala, bersunnahnya, itu adalah part of wahyu. Bukannya roh tadi dia tahu perbuatan kita, bukan tahu perbuatan kita. Kalau kita baca surah Al-Ma'idah, ada satu ayat yang sangat cantik dalam surah Al-Ma'idah. Bila Allah Ta'ala tanya pada Isa alaihissalam, dia kata, kenapa kamu biarkan hamba pengikut-pengikut kamu menyembah kamu? Dia kata, Allah Ta'ala, Nabi Isa kata, kalau engkau mengetahuinya ya Allah, engkau lebih mengetahui daripada aku. Aku tak pernah ajak mereka sembah aku. Aku tak pernah ajak mereka sembah aku. Dan bila aku dah mati, aku tak tahu apa dah. Yang mereka sembah aku lepas-lepas tu. Nabi Isa, dia menafikan, dia tahu perkara yang telah berlaku lepas dia mati. Kalau sepatutnya Nabi Isa patut pergi mimpi, pergi jumpa, keluar dalam mimpi dia orang satu-satu pengikut dia, kata jangan sembah aku, jangan sembah aku. Betul tak? Tapi tak keluar sebab dia bukan dalam penguasaannya, bukan boleh dipanggil-panggil roh-roh ni datang untuk. Dan kalau kita senang, kalau sekarang kita panggil roh Nabi Isa AS, bagi tahu Kristian ni semua jangan sembah. Kalau kita boleh panggil, kenapa yang Tok Syekh orang ni tak panggil roh Nabi Isa? Senang. Pergi dakwah, panggil gereja, panggil semua, orang Kristian nampak ni, roh Nabi Isa datang, jangan sembah aku. Kan senang cerita, habis, selesai masalah. Tapi bila panggil roh tak apa, nak tunjuk dia hebat, suruh cerita benda-benda ni, benda-benda pelik, benda-benda yang syirik dan khurafat ni, untuk supaya sebenarnya poin yang terakhir ialah supaya korang semua ikut tarekat aku. Tarekat aku adalah yang paling hebat sekali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala bissawab. Ada apa soalan tak? Ustaz, kalau orang Islam tanya mayat yang tak ada bulat, memanglah. Sebab yang diseksa dalam kubur ialah roh. Di kaedah dia, dekat dalam dunia ni, roh ikut jasad. Dalam kubur, jasad ikut roh. Di akhirat, dua-dua ada roh dan jasad. Macam ni, kita sekarang ni, kita pukul tangan. Yang kena pukul tu tangan ke roh kita kena pukul? Tapi roh kita rasa sakit tak? Kira-kira rasa sakit tak? Sakitlah roh. Roh diikut jasad. Dalam kubur, jasad dah tak ada. Tapi bila roh tu diseksa, rasa macam ada jasad pada badan dia.
Kan Nabi kata bila sama bertemu tulangnya, tengok tulang dia okey, tak bertemu pun. Dia buka kubur dia, dia pukul antara kedua matanya, sehingga kalau timur dan barat, kalau dengar thaqalain, semua akan pingsan. Dia tak dapat jawab 3 soalan tu kan. Siapa Tuhan kamu, siapa agama kamu, dan siapa Nabi kamu. Kalau tak dapat jawab, Allah Ta'ala kata dia akan dipukul di antara kedua matanya. Dan sekiranya didengar oleh manusia timur dan barat, semua akan pingsan. Dahsyatnya pukulan tersebut. Buka, steady je. Setengah-setengah mayat tu tak dia pula apa? Diperapkan tu. Perap dia awet, diperap. Nak buat barbecue. Dia awet. Seperti apa Lenin, Stalin semua kan. Mayat dia masih lagi dikekalkan. Mao Zedong tak nampak pun ustaz apa-apa kat jasad dia. Sebab dalam dunia alam barzakh, itu alam barzakh lah, alam kematian, iaitu roh jasad mengikut roh, dan akhirat roh dan jasad datang balik. Roh dan jasad dua akan diazab. Sebab itulah bila terbakar kulit, dia tukar kulit baru. Terbakar kalau ikut kan, kalau jasad bila terbakar kulit dah hilang dia apa, sensori dia, dah tak sakit lagi dah. Betul tak? Kalau bakar lama-lama dah terbakar pun dah sensor dia dah hilang. Kalau ikut jasad dalam akhirat kelak, kalau kita makan buah yang terbakar perut, habislah, pancur mati terus lah. Tapi tak, roh masih lagi rasa sakit. Maksudnya jasad pun rasa sakit, terbakar juga jasad tersebut. Maksudnya dekat akhirat, roh dan jasad tu akan terkena dengan kesan tersebut. Tapi dalam dunia, roh ikut jasad. Sebab itulah bila hilang respiratory tu, bila pukul-pukul tak sakit, roh tak rasa sakit pun, sebab dia ikut jasad. Faham ke ni? Itu jawapan dia. Mana awak tahu roh ikut jasad? Soalan dia. Kalau kita ada Quran, dan kita ada Quran dan hadis, dan kita hadis semua. Itu kita jawab, kita punya jawapan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Soalan bodoh kan? Soalan bodoh, tak ada soalan yang bodoh kecuali Kari kita gimana? Kalau kita bebas lah, dia tak mati. Allah Ta'ala dah ketangguhkan. Ulama khilaf siapa yang ditangguhkan umur mereka. Kita bincang dulu kan, jin ni mati tak? Mati last minute. Bila kiamat memang semua hancur lah. Itu memang confirm. Adakah yang dipanjangkan umur tu hanya iblis saja? Iblis yang first tu, ataupun semua? Ini ulama ada beza pendapat masalah ni. Ada kata jin juga ada mati, ada juga jin yang mati. Kes dia, ada jin berlaku perangan antara jin. Wallahualam. Tapi kalau kita ikut dalil nas tadi, kita kata mungkin dia akan dilepaskan lah. Sebab tu yang Qarin tu boleh cerita balik pasal bapak kita dulu. Dia menyamar sebagai orang lain dan kita, bapak kau dulu sekian, dan sekian, dan sekian, dan sekian. Kita percaya itu adalah roh bapak kita, sedangkan dia adalah Qarin. Soalan ni kita kelas barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan satu lagi. Hari haji bila? Lambat lagi kan? Lambat lagi. Nak cuti. InsyaAllah kita jumpa lagi InsyaAllah pada masa yang sama. Siapa tak ada kitab boleh order pada Syekh Faris kita ni. Sebab saya suka kalau ada kitab lagi bagus. Ada kitab supaya semua boleh rujuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.